Silakan Azmin. Terima kasih Zehra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan mempertimbangkan untuk menaikkan caj bayaran masuk ke muzium di negara ini berikutan peningkatan pengunjung. Tahun lepas, seramai 2.35 juta pelawat mengunjungi Muzium Persekutuan dan jumlah tersebut dijangka meningkat menjelang akhir tahun ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi berkata kehadiran ramai pelawat itu memperlihatkan sambutan merangsangkan masyarakat terhadap program muzium bukan sahaja sebagai produk pelancongan tetapi sebagai institusi pendidikan positif yang menyumbang kepada pembinaan jati diri masyarakat. Di negara kita ini sebetulnya terlalu murah. RM5 kalau saya tidak silap. Perlu mau dinaikkan sedikit. Dan kita jangan menganggap ini sudah terlalu mahal. Tetapi ini kita anggap sebagai satu sumbangan ke arah pemuziuman kita ini maju ke hadapan. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2019 di perkarangan Kompleks Muzium Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Muhammadin berkata selain peruntukan kerajaan, hasil yuran masuk berkenaan akan digunakan untuk mengurus dan menambah baik, memodernkan lagi infrastruktur muzium serta memperbagaikan lagi tarikan agar lebih kreatif dan inovatif seiring perubahan masa. Di samping itu, ia juga digunakan untuk mendapatkan lebih banyak lagi barang-barang bersejarah dan artifak purba yang akan dipamerkan di muzium. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Datuk Muhammadin berkata kerajaan menyalurkan RM3 juta kepada Jabatan Muzium Sabah untuk aktiviti dan pengurusan muzium. Bertemakan muzium sebagai hub kebudayaan, kelangsungan tradisi, beliau berharap sambutan Hari Muzium Antarabangsa dapat merubah persepsi masyarakat bahawa muzium dapat dijadikan hub kebudayaan yang mampu mengedunkan warisan dan teknologi industri revolusi 4.0 demi kelestarian budaya dan warisan negara. Acara berkenaan yang bermula semalam dan berakhir pada Sabtu ini menyajikan pelbagai acara menarik seperti persembahan kesenian dan kebudayaan dari setiap muzium negeri, demonstrasi kraftangan, sukan tradisi serta cabutan tiket bertuah. Dalam pada itu, muzium hari ini sudah jauh maju ke hadapan, dilengkapi prasarana yang indah, serba canggih serta dihiasi kepelbagaian bentuk persembahan multimedia berteknologi tinggi. Ia hasil adunan kreativiti dan inovasi menjadikan muzium terus lestari sejajar kehendak semasa dan berupaya bersaing dengan produk pelancongan yang lain. Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Baharin A. Kasim berkata warga muzium memiliki gabungan tenaga kerja dan kepakaran dari pelbagai bidang sehingga mampu menyumbang idea-idea kreatif dan inovatif. Beliau yakin idea kreatif dan inovatif hasil sentuhan warga muzium akan mencipta kelainan dan keunikan dalam setiap program dan aktiviti yang dianjurkan selaras perkembangan perubahan semasa. Beliau berucap sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2019 di perkarangan Kompleks Muzium Sabah di Kota Kinabalu. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi. Mengenai sambutan ini, Datuk Kamarul berharap ianya dapat mewujudkan jaringan kerjasama lebih erat dalam kalangan warga muzium di seluruh Malaysia dalam suasana muhibah dan harmoni. Beliau berharap peluang tersebut dimanfaatkan semaksimum mungkin oleh warga muzium untuk mempromosikan keunikan dengan mempamerkan artifak terbaik muzium masing-masing. Peluang ekonomi dalam sektor pelancongan boleh dieksploitasi sepenuhnya rukun tetangga RT di Sabah dalam usaha menjana ekonomi masyarakat setempat. Setakat ini terdapat 1,056 RT di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq berkata, RT di Sabah perlu bijak mencari peluang atau alternatif membangunkan ekonomi dan sosial di kawasan masing-masing. Ini termasuklah menjalin kerjasama pintar dengan pihak berkuasa tempatan dan swasta. Beliau berkata, RT di negeri ini bukan sahaja RT paling menonjol di negara ini, malah memenangi anugerah Perdana RT kategori inovasi ekonomi. Datuk Wira Dr. Mat Farid berucap merasmikan program Jom Jumpa Rukun Tetangga kawasan Rukun Tetangga Daerah Ranau dan Kundasang di Dewan Kompleks Sukan Ranau.
Beliau juga menyarankan RT di Ranau dan Kundasang menerokai keindahan alam semula jadi di kawasan itu untuk meningkatkan sumber ekonomi mereka. Terdapat 24 RT di Ranau dan 17 RT di Kundasang. Ijtima atau Perhimpunan Islam Borneo 2020 yang dijangka diadakan pertengahan tahun depan bakal menghimpunkan ilmuwan dan tokoh agama dari Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam. Perhimpunan julung kali itu akan diadakan di Kuching, Sarawak yang menyasarkan lebih 1,000 penyertaan. Menurut penasihat Jawatan Kuasa Induk Perhimpunan itu, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Haji Junaidi berkata, medan ilmu dan percambahan minda dalam kalangan ilmuwan agama ketiga-tiga pihak itu akan menjadi perintis ke arah mewujudkan kerjasama pengurusan hal ehwal agama dan pembangunan Islam di wilayah Borneo. Beliau yang juga Menteri Muda Utiliti Sarawak Bekalan Elektrik berkata demikian kepada pemberita selepas mengetuai rombongan Majlis Islam Sarawak MIS mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Datuk Abdul Rahman berkata, 8 elemen utama menjadi teras perbincangan dalam persidangan itu meliputi undang-undang syariah, pendidikan dan hal ehwal agama Islam bagi kepentingan umat Islam Borneo. Perhimpunan itu akan diadakan secara 2 tahunan akan datang bertujuan mencari kesepakatan dan mengeratkan lagi ukhuwah dalam usaha memartabatkan agama Islam di rantau ini. Polis Sabah menahan seorang tukang masak dan merampas 1.9 kilogram dadah di Kampung Air di Kota Kinabalu pada Jumaat lepas. Rampasan membabitkan serbuk dadah berbahaya seberat 1,746 gram, dadah jenis ketamin 103.4 gram dan sebanyak 300 biji pil ekstasi. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata serbuk dadah dan ketamin itu dibungkus dalam paket plastik bersaiz kecil minuman segera dan akan dihantar ke Makmal bagi mengetahui jenis dadah tersebut. Suspek seorang lelaki tempatan berasal dari Sarawak, berumur 24 tahun, bekerja sebagai tukang masak di kedai makan. Suspek memperoleh bekalan daripada seorang lelaki tempatan dari Miri Sarawak dan cuba menyeludup dadah masuk ke bandar Kota Kinabalu melalui pengangkutan udara. Beliau berkata lelaki itu sedang ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah selama 7 hari hingga 18 Julai ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam kes berasingan, Datuk Zaini berkata polis merampas 457 gram dadah berikutan penahanan seorang lelaki warga Filipina berusia 41 tahun dalam serbuan di 2 apartmen di Manggatal pada Jumaat lepas. Dadah yang dijumpai di dalam 2 apartmen itu membabitkan serbuk dadah berbahaya seberat 165 gram, syabu 226 gram dan ketamin 66 gram. Hasil siasatan awal, suspek memperoleh bekalan dadah daripada seorang lelaki warga asing di Semporna dan menyeledup masuk dadah ke ibu negeri melalui pengangkutan darat. Kes disiasat di bawah Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, polis menumpaskan kegiatan pemalsuan kad kesihatan pengendali makanan di Ranau berikutan penangkapan seorang pembantu perubatan Jabatan Kesihatan di kediamannya di Ranau. Suspek berusia 37 tahun itu didapati aktif menjalankan kegiatan tersebut sejak tahun 2014. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata turut dirampas daripada lelaki tempatan itu yang bertugas di Hospital Ranau Grade U11 adalah 25 keping kad kesihatan, pengendali makanan, 3 cop pegawai perubatan dan 1 cop Hospital Ranau. Lelaki berkenaan ditahan pada Rabu lepas setelah polis menyerbu rumahnya di Ranau susulan laporan dibuat seorang penolong pegawai kesihatan di Pejabat Kesihatan Ranau pada 25 Jun lepas. Hasil pemeriksaan pengadu ke atas pengendali premis makanan di 5 buah premis makanan sekitar Ranau dan mendapati premis-premis makanan tersebut telah mempamerkan
kad kesihatan pengendali makanan yang disyaki palsu. Pengadu menyatakan semakan mendapati cop dan tanda tangan pegawai kesihatan adalah palsu, tiada maklumat didaftarkan dalam sistem Jabatan Kesihatan ke atas pekerja di 5 premis itu. Rekod pembayaran tidak wujud disebabkan prosedur setiap kad pekerja diperiksa perlu membuat pembayaran RM100 dan terdapat juga tanda tangan palsu milik seorang pegawai kesihatan yang telah berpindah ke Semenanjung sejak Januari lepas. Siasatan lanjut yang dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan turut meliputi jika ada individu lain yang terlibat dalam kegiatan itu. Seramai 36 pelajar pasukan unit beruniform Korps Kadet Polis Diraja Malaysia dari 5 buah sekolah menengah di Penampang dan 2 buah sekolah menengah di Kota Kinabalu mewakili Sabah dalam pertandingan kawat sempena perkemahan peringkat kebangsaan 2019. 5 buah sekolah menengah dari daerah Penampang terdiri SMK Limbanak, SMK Putatan, SMK Tansau, SMK Bahang dan SMK Datuk Peter Mojontin. Sementara 2 buah sekolah menengah dari Kota Kinabalu diwakili SMK Sanzek dan SMK Tobobon. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Haji Ibrahim berkata, aktiviti Korps Kadet Polis merupakan platform merapatkan hubungan muhibah antara PDRM dengan pihak sekolah. Sekiranya anak-anak ini terdedah dengan aktiviti yang dilakukan dalam Kadet Polis itu sendiri, mereka ini akan menjadi seorang pelajar yang berdisiplin, yang mana boleh menjamin kepada kemungkinan masa depan yang cerah. Ini satu usaha yang baik untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang dan juga anak-anak yang terhindar daripada jenayah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pelepasan konvoi Korps Kadet Polis IPD Penampang di Penampang. Terdahulu, DSP Muhammad Haris menyempurnakan majlis pelepasan konvoi kontijen Korps Kadet Polis Daerah Penampang yang turut diiringi 11 pegawai terdiri guru pengiring dan anggota PDRM IPD Penampang ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perkemahan Korps Kadet Polis peringkat kebangsaan bermula hari ini hingga Sabtu ini di Kamp Bina Semangat Ampang Pecah, Kuala Kubu, Selangor. Seramai 534 orang penjawat awam negeri Sabah daripada pelbagai skim perkhidmatan menikmati peluang kenaikan pangkat setakat Jun tahun ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Hashim Paijan berkata, Kerajaan Negeri sentiasa berusaha memastikan perjalanan kerjaya penjawat awam teratur dan lancar. Bagaimanapun, peningkatan kerjaya penjawat awam tertakluk kepada penilaian prestasi dan kompetensi. Datuk Hashim berucap demikian dalam Majlis Jasa Mudi Kenang Zon Pantai Barat meliputi daerah Kota Kinabalu, Putatan, Penampang dan Papar di Kota Kinabalu. Beliau berkata, bilangan penjawat awam negeri kini mencecah 14,368 orang. Datuk Hashim juga berkata kerajaan negeri turut mengambil berat perihal isu persaraan bagi memastikan pesara dapat menikmati faedah persaraan dengan kadar segera dan efisien. Seramai 1,905 penjawat awam negeri bersara dalam tempoh 2 tahun iaitu masing-masing 835 orang bersara pada tahun 2017 dan 1,070 orang bersara tahun lalu. Keprihatinan semua pihak terhadap anak yatim dan asnaf harus berterusan, bukan hanya tertumpu pada setiap bulan Ramadan dan Syawal sahaja. Sehubungan itu, segala sumbangan kepada golongan anak yatim dan asnaf perlulah konsisten sepanjang tahun agar segala keperluan dapat disediakan untuk golongan berkenaan. Menurut pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah Haji Samin Haji Ungki, menerusi sumbangan yang diberikan orang ramai membolehkan rumah-rumah anak yatim dan asnaf dapat mengadakan pelbagai program bermanfaat. Beliau berkata demikian dalam Majlis Makan Malam Tautan Kasih Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah di Dewan Seri Putatan. Haji Samin yang juga pengerusi Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah memberitahu sehingga kini keupayaan dan prestasi anak-anak yatim dalam pelajaran sememangnya terbukti setanding dengan pelajar lain. Katanya tahap pencapaian akademik tersebut akan menjadi antara faktor untuk menambah keyakinan masyarakat terhadap pengurusan rumah anak yatim berkenaan. Dalam majlis ini turut diraikan 35 penghuni rumah anak yatim dan Asnaf As-Sakinah serta penyampaian sumbangan pelbagai pihak bagi mengisi tabung rumah anak yatim tersebut.
Sekian berita dari Sabah pagi ini, kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rasul.